Hai Benny, Assalamualaikum. Kawan saya Benny daripada Lubuk Linggau. Apa khabar Lubuk Linggau? Benny, Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan di Lubuk Linggau? Mungkin Benny boleh jelaskan pada kita bagaimana ya wali kota teman saya di sana um, berusaha untuk menjaga warga-warga di Lubuk Linggau. Ya, sebelum tu Syafiq, Sani, kawan saya, Assalamualaikum daripada Setapak. Alhamdulillah. Benny, bagaimana COVID-19 di Lumut Linggau? Untuk pengetahuan kawan-kawan, Lubuk Linggau ialah satu daerah yang cantik. Saya hanya baru tahu baru-baru ini ketika mana Benny Arnas dan kawan-kawan daripada Benny Institute datang ke Loka Cipta. Mereka mencadangkan untuk diadakan satu program usaha sama, program seni, program penulisan dan program kesusastraan. Untuk pengetahuan, Benny ialah antara seorang novelis, penulis yang kawakan yang hebat. Benny tulis di sini, Alhamdulillah wali kota sangat proaktif sebab 3 hari lalu Lubuk Linggau sudah menutup kes akses udara. Alhamdulillah. Moga kawan-kawan, warga-warga di Lubuk Linggau dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Nik Kushairi, adakah undang-undang bankrupsi yang sedia ada di Malaysia ini akan menyebabkan lebih ramai orang akan menghadapi situasi ini sejurus selepas COVID ini berakhir? Nick, ini satu soalan-soalan yang sangat baik. Kerana seingat saya ketika mana berlaku krisis ekonomi sekitar 1997-98 itu, ramai kawan-kawan yang mengalami kesan bankrupsi ini. Malah ada juga yang menggunakan hujah-hujah di mahkamah bahawa kesan ekonomi ini ialah merupakan satu apa dipanggil satu bencana ataupun dalam bahasa Latinnya dari segi undang-undang dia panggil force majeure. Tetapi persoalannya, adakah perkara tersebut dipertimbangkan oleh mahkamah? Saya cadangkan perkara ini kita tidak boleh tangani secara perundangan kerana saya rasa ia akan memberi satu ruang yang agak kabur. Jadi saya cadangkan apa yang ditanya oleh Nik Kushari ini, kalau didengar oleh pihak kerajaan perlu buat satu polisi ataupun satu public policy bagaimana untuk membantu mereka-mereka yang bankrupt akibat langsung daripada kesan COVID-19 ini, terutama sekali mereka-mereka yang berniaga yang mana selama sekiranya COVID ini berlangsung hampir lebih daripada sebulan lebih, saya rasa ada setengah perniagaan tertentu akan memberi impak langsung. Malah saya sendiri mempunyai perusahaan firma guaman yang kecil. Kita juga berhati-hati sekarang ni bagaimana kita nak membiayai pekerja-pekerja kita yang kita tahu selama ini bekerja sangat kuat untuk kita, tetapi kadang-kadang kita juga tertekan. Pun begitu, saya rasa pihak kerajaan, pihak berwajib perlu fikirkan perkara ini. Nick, satu soalan yang sangat-sangat baik. Betul, saya setuju. Perlukah ianya dilihat semula? Ya, saya setuju kerajaan perlu melihat semula soalan ini. Cloud computing perlu diperluaskan, government sector perlu take seriously on this matter. Faiz Azmir, saya baru-baru ini ada tweet yang saya mencadangkan bahawa bukan saja cloud computing perlu diperluaskan, tetapi yang saya cadangkan bahawa dana ISP iaitu dana yang disediakan oleh internet service provider yang selama ini digunakan untuk kerja-kerja pembinaan infra untuk mereka-mereka di luar bandar, sekarang ini pada pandangan saya perlu digunakan untuk program pendidikan. Sebab itu cadangan Faiz sebenarnya sangat baik dan saya mengalu-alukan pihak ISP, pihak MMC, pihak kerajaan. Saya tahu dana ini ada beratus-ratus juta yang telah diketepikan untuk tujuan pembangunan infra. Tetapi setakat hari ini saya yakin orang Malaysia yang punya handphone yang baik,
mungkin juga di Indonesia juga. Dana USP ini atau ISP ini perlu digunakan sekarang. Saya rasa utamanya ialah untuk mendidik dan menyediakan masyarakat Malaysia sebagai persediaan untuk berdepan dengan keadaan ekonomi yang baru. Aisyah, sejuk beku. Sejuk beku. Dah sejuk beku pula tu, Aisyah. Saya tak ada apa-apa yang istimewa, cumanya saya rasa kita perlu bersembang, kita perlu berinteraksi. Isunya ialah interaksi, kolaborasi, bukan emosi, dan insya-Allah kita cari solusi. Betul, Erwin? Insya-Allah. Jadi Aisyah, terima kasih Aisyah kerana ikut kita dalam program live ni. Okey, saya nak sambung soalan yang ditanya oleh Nick Kushari dari aspek lain. Baru-baru ini saya juga ada menulis dalam sosial media mengenai perlu ataupun tidak pakej rancangan ini dibentangkan di Parlimen. Saya ingin berkongsi maklumat dengan kawan-kawan di sini. Ada yang tanya saya, Wabi, mana boleh kita ke Parlimen masa sekarang? Nombor satu, ianya akan memberi ruang jangkitan kepada COVID-19. Kedua, ada yang mengatakan bahawa tidak perlu kerana sekarang ini yang diperlukan ialah bantuan langsung secara terus tanpa birokrasi, dan sekiranya ianya ke Parlimen, dia akan beri ruang kepada polemik politik, perbahasan dan sebagainya. Saya ingin katakan di sini bahawa tanggungjawab untuk memastikan negara ini bebas ataupun terkawal COVID-19 bukan saja tanggungjawab kerajaan. Saya ulangi. Tanggungjawab untuk menjaga rakyat ini bukan saja tanggungjawab kerajaan. Kerajaan punya tanggungjawab mereka sendiri. Itu dah memang kita dah pihak menteri, Pak Menteri, pihak wajib memang dah ada tanggungjawab mereka. Tetapi tanggungjawab orang lain juga ada. Antara ialah menjadi penyemak imbang, menjadi pemantau dan juga menjadi institusi sokongan untuk membantu. Apa yang saya masukkan sebagai contohnya semak imbang. Okey. Ikut perlembagaan, pihak Perdana Menteri, pihak kerajaan perlu mencadangkan apa-apa cadangan yang nak dibuat atas nama ekonomi, pembangunan dan sebagainya, agar cadangan tersebut kemudiannya diluluskan oleh Parlimen dan akhirnya sekali menjadi satu usul undang-undang, dan selepas itulah barulah wang rakyat yang dikutip melalui cukai, melalui lain-lain dan sebagainya itu, yang mana telah disatukan di atas nama wang yang dicatukan ataupun consolidated fund seperti yang ada dalam perlembagaan itu, barulah boleh digunakan. Jadi saya khawatir sekiranya perkara ini tidak melalui Parlimen sekarang, ianya akan memberi ruang kepada salah guna. Saya kata boleh memberi ruang, tidak semestinya berlaku, tetapi kita tidak mahu mengandaikan bahawa perkara tersebut tidak akan berlaku, sebab kita tahu sebelum ini pun banyak keterisan. Kedua, undang-undang bukannya rigid ataupun ketat sehingga ianya perlu melalui satu birokrasi yang sangat rigid. Tidak. Undang-undang memang ada mengatakan bahawa pakej rancangan boleh digunakan dalam keadaan tertentu, darurat dan sebagainya. Tetapi apabila ianya melibatkan satu jumlah yang besar, dia perlu melalui satu proses semak imbang. Jadi untuk rakan-rakan di Parlimen, Parlimen diwujudkan untuk menjadi semak imbang terhadap kepentingan rakyat. So dalam konteks ini kita lihat kerajaan Singapura, kerajaan United Kingdom, kerajaan Jerman, malah Amerika sendiri, semuanya melalui Parlimen untuk meluluskan pakej rancangan yang mereka cadangkan. Okey, Benny. Sebagaimana diketahui, Indonesia baru saja mengikuti kebijakan Iran, Tunisia, Brazil dan Afghanistan yang membebaskan ribuan narapidana kerana penjara yang padat sangat mungkin membuat penjara menjadi tempat itu. Benny, ini satu isu yang sebenarnya saya nak tanya reaksi rakan-rakan daripada Indonesia. Saya ada melihat baru ini dalam program
narasi yang dibuat oleh Najwa Shihab yang mengatakan bahawa ada juga mereka-mereka yang ditahan disebabkan kes korupsi, narapidana korupsi juga dicadangkan oleh Pak Menteri untuk dibebaskan. Saya tidak pasti sama ada perkara ini apa dia ni betul atau tidak. Mungkin Benny boleh bantu saya. Kerana saya rasa perkara begini mungkin akan mendapat reaksi yang berbeza, terutama mereka yang anti korupsi, mereka yang tahu korupsi ataupun rasuah di Malaysia dipanggil musuh nombor satu. Jadi adakah di kala ini bijak ataupun wajar untuk tahanan-tahanan di penjara